Kita jumpa lagi dalam siri yang ketiga, Bioteknologi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Diharapkan anda tetap terus ingin tahu keajaiban bioteknologi. Dalam siri pertama, kita bincang tentang maksud bioteknologi dan kita memperincikan tentang bioteknologi kuning. Pada siri yang kedua, kita perincikan lagi tentang aplikasi-aplikasi bioteknologi dalam kehidupan kamu dan janaan idea tentang apakah rawatan minyak mesra alam, prototype mesra alam yang kita boleh bina untuk merawat tumpahan minyak. Dan pada kali ini, pada siri yang ketiga adalah penutup kepada topik bioteknologi. Jadi, apa yang kita nak bincang pada hari ini iaitu apakah kepentingan bioteknologi dalam kehidupan kita dan apakah contoh kecerdasan buatan IR 4.0 yang ada dalam biologi. Baiklah murid, jadi masih berada pada tema yang sama, standard kandungan yang sama dan standard pembelajaran yang tidak sama. Okey, jadi apakah standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 28.2.3 yang mana mewajarkan kepentingan bioteknologi dalam kehidupan. Okey, jadi seterusnya objektif pembelajaran pada hari ini ada 3 objektif yang disasarkan oleh cikgu, iaitu sekurang-kurangnya murid dapat. Yang pertama, menjustifikasikan kepentingan bioteknologi dengan membina peta pelbagai alir dengan contoh yang jelas. Yang kedua, murid boleh mewajarkan kepentingan bioteknologi secara bertulis dan lisan dengan jelas. Dengan ini mungkin murid boleh membahaskan apakah kepentingan bioteknologi dan mewajarkan kepentingan bioteknologi tersebut. Dan sasaran objektif yang ketiga ialah murid boleh menghubungkait penggunaan kecerdasan buatan dalam era revolusi IR 4.0 dalam bidang biologi. Jadi, kriteria kejayaan kita ialah murid kelas 5 Semarak boleh mewajarkan kepentingan bioteknologi dengan aktiviti perbincangan dan perbahasan, dan murid kelas 5 Semarak boleh menghubungkait maklumat yang telah dipelajari dengan menghubungkaitnya dengan apakah penciptaan teknologi dalam era revolusi 4.0 dalam bidang biologi. Okey. Ya, inilah yang ada dalam buku teks anda. Apakah kepentingan yang boleh kita teroka tentang bioteknologi? Bermula dengan sejarah awal, masih ingatkan lagi anda tentang Dolly? Ya, Dolly adalah satu haiwan pengklonan yang mana Dolly adalah haiwan nama kepada kambing biri-biri yang telah menjalani kaedah bioteknologi secara pengklonan, yang mana genom kepada biri-biri lain telah dimasukkan ke dalam ovum, oocyte sekunder genom biri-biri yang lain. Jadi terhasillah Dolly. Jadi anda boleh melihat dengan teknologi ini telah membawa satu lagi perkembangan yang sangat menarik dalam bioteknologi. Okey, jadi memang tidak dinafikan kepentingan bioteknologi ini amat memberikan kebaikan kepada manusia. Sebarang perubahan, sebarang penciptaan, sebarang pengubahsuaian akan hanya memberi kebaikan kepada manusia, dan ini akan
seterusnya melestarikan kehidupan manusia. Jadi, kalau dalam buku teks anda, sumbangan bioteknologi dalam kehidupan harian terangkum dalam banyak bidang, dan antaranya ialah bidang pertanian, bioteknologi, kuning. Okey. Oh, minta maaf, bukan bioteknologi kuning. Masih ingatkan lagi, kalau bidang pertanian, bioteknologi warna apa? Hijau. Okey, kemudian dalam bidang perubatan, bidang forensik dan alam sekitar. Jadi, kalau kita lihat sumbangan bioteknologi ini dan dibincangkan dalam siri 2 dengan banyaknya. Kalau dalam bidang pertanian, kita boleh melihat contoh jagung BT dan kapas BT. Yang mana jagung BT dan kapas BT boleh tahan serangga perosak. Jadi, kualiti dan kuantiti produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Dan dengan ini, kalau kita lihat dalam kandungan jadual ini, baka padi yang mengeluarkan hasil yang banyak juga boleh dihasilkan. Jadi dengan kata lain, sumbangan bioteknologi dalam bidang pertanian membawa kepada peningkatan kualiti produk dan peningkatan kuantiti produk dalam tempoh masa yang amat cepat dan boleh mendapatkan jumlah yang banyak dengan adanya teknologi hubungan mikroorganisma. Okey? Dan bidang seterusnya ialah perubatan. Kita telah bincangkan juga dalam terapi gen, yang mana penyakit genetik mustahil untuk kita ubati. Tiada ubat yang dikatakan boleh mengubati penyakit genetik. Tetapi dengan perkembangan bioteknologi, dengan mengubah suai ejen biologi, penyakit genetik dapat diubati. Antara penyakit genetik yang boleh kita ubat, sebagai contoh dalam siri kedua yang kita bincangkan, adalah penyakit gangguan sistem imun dan penyakit Huntington, yang mana atau kita panggil sebagai kanser. Dan kalau kita rujuk buku teks anda, ada penyakit genetik yang dinamakan sebagai cystic fibrosis, yang mana ada gangguan kepada pengeluaran bendalir dalam kelenjar-kelenjar, dan distrofi otot. Jadi, penyakit yang mustahil untuk kita ubati boleh diubati dengan bioteknologi. Itu bidang perubatan. Tak terkecuali juga dalam bidang forensik yang membantu banyak pertikaian terhadap siapakah penjenayah pada penjenayah di situasi lokasi jenayah. Siapakah pula ibu bapa sebenar kepada pencari ibu bapa kandung, dan apakah kesesuaian organ kepada penerimanya. Jadi, forensik, bidang forensik ini boleh mengenal pasti maklumat-maklumat yang kita kategorikan tadi melalui DNA. DNA adalah unik. DNA adalah tidak sama kepada semua orang, dan kecualilah pada kembar yang seiras. Namun, DNA ini dapat mengatasi isu-isu yang kita cakapkan sebentar tadi. Yang sebagai contoh, dalam tabel ini juga mengatakan melalui pemprofilan DNA, kita boleh memberi sumbangan kepada bidang forensik. Dan seterusnya, ya, alam sekitar. Kita berada di dalam alam sekitar yang mempunyai pelbagai cabaran. Okey. Pelbagai aktiviti dilakukan oleh manusia. Alam sekitar menerima akibat daripada aktiviti manusia. Jadi, dengan bioteknologi, sebarang akibat aktiviti yang tidak baik terhadap alam sekitar dapat
diatasi. Sebagai contoh, kita juga telah bincangkan dalam siri yang kedua, yang mana rawatan tumpahan minyak yang memang menjadi isu global, di mana minyak yang tertumpah daripada pelanggaran kapal ataupun memang minyak dah memang dibuang, dikeluarkan oleh kapal di semasa berlabur ataupun berlayar di lautan, tumpahan minyak itu terjadi. Jadi minyak dia akan terapung dan mengganggu ekosistem akuatik. Bagaimana organisma akuatik ingin hidup dengan gembira. Jadi gangguan alam sekitar telah berlaku. Bukan sahaja kepada organisma akuatik, kepada manusia itu sendiri juga akan menjadi satu masalah, di mana apabila gangguan air bersih terganggu. Jadi dengan bioteknologi, jangan risau, masalah ini dapat diatasi. Dan jika dalam contohnya kita boleh menggunakan mikrob yang kita panggil sebagai bioremediation, menggunakan ejen biologi untuk memulihkan kembali keadaan persekitaran yang tercemar. Jadi penggunaan ejen biologi ini telah banyak memberi sumbangan kepada kehidupan manusia. Jadi kepentingan ini untuk objektif yang pertama tadi, kita boleh bina satu peta pelbagai alir. Okey, mari kita lanjutkan pemikiran aras tinggi dalam kehidupan anda. Okey, jadi bagaimana pemetaan peta alir yang boleh anda kongsikan bersama-sama. Jadi cikgu tunjuk satu contoh. Jadi kalau kita tengok peta pelbagai alir adalah peta yang boleh menceritakan tentang sebab dan akibat. Okey, jadi di tengahnya kita buat topik sebab sumbangan bioteknologi dalam kehidupan. Jadi sebab dia ada dua, pro and con, dan akibatnya merujuk kepada akibat baik ataupun akibat yang sebaliknya. Jadi sebagai contoh, kita lihat sebab yang pro. Okey, pro. Jadi cikgu labelkan sebagai ketahanan produk. Okey, ketahanan produk. Jadi di mana akibatnya dalam produk tumbuhan transjenik. Sebagai contoh, jagung BT lah. Okey, jagung BT boleh tahan terhadap serangga perosak yang suka memakannya. Jadi dan pada masa yang sama juga, jagung itu boleh meningkatkan hasil dan kualiti jagung tersebut. Itu sebab dari segi pro, kebaikannya. Bagaimana pula dengan consnya, keburukannya. Jadi isu-isu ini boleh dibahaskan, boleh dibincangkan. Jadi melalui peta pelbagai alir ni, sebab dan akibat, anda boleh membina, melanjutkan lagi apakah lagi sebab pro and cons yang boleh kita isi dalam peta alir ini. Cikgu harap peta ini akan lebih banyak maklumatnya dan anda boleh melakukannya. Okey. Jadi inilah isunya kalau kita lihat sebagai cons. Okey, cons. Jadi ramai juga antara kita yang takut untuk mengambil makanan yang telah diubah suai genetiknya. Dan menurut kajian juga ada data yang mengatakan tumbuhan ataupun makanan yang telah mengalami GMF ini membawa satu penyakit yang boleh mengganggu sistem imunisasi badan. Dan bila imun badan kita terganggu, maka adalah gangguan kepada organ-organ. Antaranya ialah secara biasanya adalah alergik. Okey, ada produk-produk yang telah termodifikasi ini, GMF ini akan menyebabkan alahan kepada pemakannya.
Okey. Dan ini adalah satu contoh isu yang berada di luar, cons juga, yang mengatakan kapas BT itu bukannya tidak baik untuk mereka, tetapi kapas BT yang telah terubah suai, dia memerlukan keperluan abiosis yang tidak mampu dibekalkan untuk menjadikan kapas itu terus dibiarkanlah. Jadi pada isu ini konsnya ada mogok yang mengatakan mereka tidak mahu kapas BT ditanam di kawasan mereka kerana kapas ini memerlukan air yang banyak. Jadi bagaimana mereka hendak menampung keperluan kapas BT yang memerlukan air yang banyak, sedangkan bentuk geografi dan keadaan geografi ke tempat mereka itu adalah kemarau. Okey, jadi itulah antara cons yang boleh kita bincangkan, kebaikan dan keburukan bioteknologi dalam makanan dan tumbuhan-tumbuhan transgenik. Okey? Alright, so anda boleh bahaskan, luaskan pemikiran anda. Jadi, dan secara pro-nya, masalah untuk kualiti dan kuantiti produk biologi ini memang memberi keuntungan yang besar kepada pengeluar tanaman dan penternakan. Jadi, kalau kita melihat cons tadi, pro-nya lebih besar, maka secara rumusannya, kepentingan bioteknologi dalam kehidupan amat penting. Wajar. Cumanya, ada isu-isu yang perlu diatasi dan dinilai untuk menjadikan pelaksanaan ini lebih lestari dan diterima oleh manusia secara keseluruhannya. Okey, kita berada di objektif pembelajaran yang ketiga. Mana cikgu nak duduk ni? Okey, saya duduk di sini. Okey, objektif pembelajaran yang ketiga menunjuk anda boleh memberi contoh penggunaan kecerdasan buatan yang ada dalam era revolusi IR 4.0 dalam bidang biologi. Kalau kita tengok ini, penciptaan robot. Gambar pertama, penciptaan robot Osim, dan gambar kedua, robot Sophia. Robot juga dah boleh melakukan aktiviti sama seperti manusia. Sebagai contoh, robot Sophia ini mempunyai kebolehan mimik muka yang boleh berinteraksi melalui mata, dan mimik mukanya meniru perasaan manusia. Okey, sangat menarik. Jadi, jika kita tiada kawan untuk berbicara, bolehlah kita berkomunikasi dengan robot Sophia. Tapi untuk objektif ini, apakah contoh era evolusi RR 4.0 dalam biologi? Jadi, saya ada jumpa satu kajian yang diumumkan dalam satu media massa, yang mana hebatnya siswa di negara kita yang telah mencipta satu apa kita panggil, satu penyelidikan bagaimana tanaman rock melon boleh dijaga dengan hanya menggunakan telefon pintar. Jadi tidak perlulah manusia bersusah payah untuk menyiram pokok, membaja, ataupun kita panggil mengawal keadaan pokok dari segi racun perosak. Dengan hanya teknologi
yang ada dalam telefon pintar IR 4.0, tanaman rock melon boleh dikawal tanpa penjagaan manusia. Maksudnya di sini usaha terhadap manusia kurang, tapi kita menggunakan IR 4.0 iaitu smartphone. Okey, inilah contoh yang cikgu boleh berikan dalam era biologi lah. Dalam biologi yang mana dengan telefon pintar, tumbuhan rock melon boleh dikawal penanamannya melalui baja, racun dan siraman air. Okey, jadi habislah perbincangan kita untuk siri yang ketiga dan tamatlah topik bioteknologi. Jangan lupa laksanakan soalan pentaksiran untuk melihat sejauh mana pengetahuan anda, pemahaman anda tentang topik bioteknologi. Terima kasih. Bye-bye.